Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nabiyina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 48. Dalam dunia agama ni, dalam dunia agama, sama ada Islam bukan Islam ni, dia hanya belegar sekitar dua metod. Dalam dunia agama ni, sama ada Islam atau bukan Islam, dia hanya belegar dengan dua metod. Metod ni pasal jauh, metod. Cara beragama. Satu metod A, satu metod B. Metod A, metod sebenar, metod standard, iaitu mulut, tulisan lebih berautoriti daripada mulut. Tulisan lebih berautoriti daripada mulut. Metod B, mulut lebih berautoriti daripada tulisan. Punca agamanya asal samawi, metod A, jadi punah tu sebab berubah metod. Daripada A ke B, maka punahlah agama tu. Nasrani jadi punah, asal Islam. Asal Nabi Isa betul, tapi bila metod mulut lebih autoriti daripada tulisan, punah daripada ajaran yang betul. Yahudi pun gitu juga, asal metod tulisan. Bila metod tok guru lebih berautoriti, mulut lebih autoriti daripada tulisan, punah Yahudi. Semua agama pun punah tu metod. Islam ni terjaga sebab Quran jaga metodnya. Quran beritahu. Tinggal lagi kita ni mengaji Quran ke tak? Tu je. Kalau kita mengaji Quran teredahlah dengan metod A. Tapi tak mengaji Quran, memang kita pakai metod B dah. Orang kalau tak mengaji dia pakai metod B selalu. Bila berubah metod A? Bila mengaji. Kalau tak mengaji, memang metod B sama dia. Bila dia mengaji wahyu, baru dia akan ubah daripada metod B ke metod A. Jadi, ayat ni, ayat 48 ni, dia kata apa? Maka jika, maka jika. Fa'in, maka jika. Mereka berpaling. Berpaling di sini, sebut berpaling dengan Quran, orang tak nampak lagi. Oh, kita tak paling, orang kita ngaji sombong. Sebenarnya berpaling lebih mana yang sampai, lebih maksud, lebih dalam, yang lebih cermat ialah metod. Berpaling pada metod yang benar. Metod tulisan lebih autoriti pada mulut tu, metod yang benar. Jadi setiap Nabi ni diutuskan untuk bawa umat dia balik kepada metode asal. Contoh Nabi tahu Allah Ta'ala dalam Quran setiap dia buat dakwah, dia bagi dakwah saja ke dia bagi dalil sekali? Kalau Tuhan tak bagi dalil, memang kita kena terima pun. Dia ada hak untuk bagi tanpa dalil. Dia bagi dakwaan, lepas tu kalau pun tak sembah, neraka. Patut kita tak sembah, neraka. Boleh buat lagu tu. Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Tuhan dia nak beritahu bahawa dia nak ajar metod agama yang benar.
Jadi kalau Allah sendiri, setiap dakwaan dia akan datangkan dalil. Lepas tu kita jumpa surah tak? Surah Al-Baqarah. Ni dakwah ni, dakwaan. Waktu bawah ada dalil belakang. Dakwah. Dalam surah Al-Baqarah ada 3 dakwah. Lepas dakwah, dalil. Lepas dakwah, dalil. Lepas dakwah, dalil. Lepas dakwah, dalil. Kalau tak ada surah ni, surah lepas tu. Surah Yasin, dakwaan tanpa dalil. Tapi, maknanya dia mukadimah. Lepas surah Fatihah. Surah Fatihah ya. Yang satu surah yang dakwah tak ada dalil. Dalil selain pada surah tu. Al-Baqarah, dakwah dalil. Dakwah dalil. Bagi dakwaan, lepas tu dalil. Menguatkan dakwaan. Allah kan. Metode Allah ajar kita. Mu pun, setiap dakwaan, dalil. Yang pisah dua tu. Dakwaan dalil. Dakwaan dalil. Dakwaan dalil. Dakwaan tanpa dalil, tak jelas. Tak jelas bukan metode agama. Nabi. Boleh ya Nabi, saya Rasul. Mau terima, tak terima sudah, masuk neraka. Gitu ya. Boleh. Tapi Nabi bil bayinat. Dia datang dengan dalil. Nampak tak? Masih berpegang kepada metod. Nak ajar kita, Allah pun setiap dakwaan ada dalil, Nabi pun setiap dakwaan ada dalil, kita mesti ikut metod tu. Kalau tidak, punah agama. Dakwaan dalil. Mana dari dakwah? Dari mana ni? Tahu kita. Ustaz kata. Ni tak ada lagu tu. Mana silap? Masa KO agama kita. Okey, ada bagi contoh. Surah Al-Baqarah ayat 92. Tengok. Siang 92. Ayat ni neraca. Penting ayat ni. Kalau kita nak bawa satu hujah, ini metod yang betul. Ini metod tak betul. Ayat mana kita nak bagi hujah dia? Ayat ni. So dengar belakang. Mana boleh dengar molek lah. Dengar molek lah. Contoh kita guna. Ni. Baca ayat ni. Saya nak beritahu, aku penat-penat, soalan Allah penat-penat, Allah dalam kesungguhan untuk bawa manusia kepada kebenaran, bawa Rasul dengan dalil. Kita boleh tak minat jenis hak dalil, cari hak tak dalil. Tinggal Musa ambil barang tak jelas. Musa bawa barang jelas. Dia boleh dalam keadaan ada barang jelas, tinggal barang jelas, ambil tak jelas. Itu dah ayat lain. Ayat ujung. Wa antum. Ni nak terang. Penting ni. Ada marker tak? Ni penting ni. Hujah nahu menguatkan dakwaan. Kita guna hujah nahu untuk menguatkan dakwaan. Dalam bahasa Arab dia boleh dua keadaan. Kita boleh cakap antum guna kata sifat zalimun, boleh. Wa antum zalimun, boleh. Makna memang sama dengan wa antum yazlimun, boleh. Makna memang serupa, tapi tak serupa. Kalau terjemah, macam serupa. Kamu zalim. Kamu zalim. Tapi makna ni lebih dalam. Makna ni maksud dia bila dia guna, kalau kata wa antum yazlimun, kata kamu zalim. Gitu ya. Tapi kalau wa antum zalimun makna kamu berkenan kepada barang tak telah, meninggalkan barang telah tu menunjukkan kamu tu ada punah dulu dah. Ada kepunahan akidah. Kamu dalam konteks barang telah punya banyak gitu mau duk cari barang tak jelas tu, sebenarnya itu alamat akidah kamu tak betul. Lalu lagi mana? Kena ngaji Quran. Jadi tahu barang jelas, minat barang tak jelas ni alamat tak betul akidah.
Ni. Ustaz salah sebut tadi, dua-dua Ustaz sebut zalim. Kamu zalim. Kamu zalim. Terjemahan. Tapi makna ni lebih dalam. Makna ni kata ni yang ni bahasa Melayu dia panggil noun. Noun. Oh, noun. Oh, sorry. Sini. Hak ni dia panggil verb. Beza tak ni? Beza tapi terjemahan sama je. Bahasa Arab bila guna hak ni dia panggil noun dia bentuk kata adjektif. Kamu itu zalim kamu. Adjektif ni makna dulu lagi. Terjemahan dia mesti dulu lagi. Dulu lagi. Dia ada dulu lagi tu kena ada. Sedia begitu. Zalim tu. Kamu ni dulu lagi syirik dah. Kamu ni dulu lagi syirik. Kamu ni dulu lagi syirik dah. Tu dalam Musa ni bagi barang jelas kan. Mudarat. Macam gini lah. Kita kata Mati telah. bini kan baik-baik comel-comel cari orang lain. Biasa kita kata gitu tak? Bini baik-baik comel-comel cari orang lain. Elok-elok molek gitu mau juruh cari orang lain. Pas-pas kita dalam agama kalau ada lagu tu makna dia sebab dia ialah ada barang punah dalam diri dia. Bani Israel dia tu Israel adalah keturunan Yakub. Yakub keturunan Isa, Isa keturunan Ibrahim. Kan? Dia ni Islam, Muslim. Muslim tak suka barang jelas. Padahal dalam konteks duniawi barang jelas ada standard, barang jelas tak ada standard. Kita ni suka barang tak ada standard. Macam mana? Suka barang tak ada standard tu adalah kesan daripada akidah kita yang tak betul. Cuma tak nampak dekat luar. Kena mengaji wahyu, nampak. Oh, tak betul punya. Berlebih minat tu kesan daripada akidah tak betul. Orang yang akidah betul ni, tak jelas tak saya. Kita tak belagangi mana? Kita belagangi barang jelas. Barang tak jelas mana? Tak saya. Dia ni boleh tinggal barang jelas lagu tu, ambil barang tak jelas. Kita kata hak ni jelas, hak ni tak jelas. Tak usah ustaz kata lagu ni dah. Dia tak boleh. Sebab dia nak ubat payah ni. Sebab dia dah ibarat kemaruk barang tak jelas ni. Kita bagi tahulah barang jelas. Tak ada mana. Kita pun kita jumpa lagi. Bila kita mengajar kita jumpa orang lagu tu. Ustaz kata. Ha? Kita nak tanya ni. Apa dia? Daripada kau. Dia sore ni. Dia rakyat orang yang mengamalkan kerja aku tu dan tak pernah sehari pun dia tinggal. Dia amal masuk amal daripada start dia amal tu. Kalau kata dia amal pada dia tinggal sehari ke 2 kali sekali dia tinggal tidak dikira. Tapi kalau dia tak pernah tinggal tiba-tiba selama panjang-panjang tu dia pun teringat jadi nak baca lagu aku tu menandakan dia tu nak lama dah tak mati. Dia dikira ke apa dia? Maknanya Itu macam dua sebab tu. Dua sebab. Dia setiap apa tu jenis ayat Quran ni kan. Terjadi sungguh kebetulan bila dia teringat tu dia pun tanya kawan dia tu ajar apa lah dia ni teringat dalam kerja aku apa gitu ni. Kawan dia tu ajar baca tu Melayu telefon. Lepas tu tiba-tiba mana dia pun mati. Menandakan 24 jam dalam masa dia teringat tu akan mati. Saya pun tak boleh nak kata gapo, saya tak nak kata. Dalam konteks agama ni kan. Apa tu keadaan bukan hujah. Cara tu hujah. Keadaan boleh berlaku macam-macam. Mana kalau tak betul berlaku macam betul, itu istidraj. Sebab dalam konteks nak tanya, kita mungkin jururawat kan. Maknanya kita nak buat kajian, nak buat kesimpulan. Ni kesimpulan. Apa tu cara? Hak kita tengok kesimpulan. Apa tu cara? Dalam konteks kajian ni, adakah kesimpulan kita lebih utama, cara kita lebih utama untuk memastikan kesimpulan tu betul? Dalam konteks agama, kesimpulan bukan hujah.
kesimpulan boleh jadi perangkap. Kalau dunia pun kita kata kesimpulan dengan cara, kesimpulan bukan hujah, cara tu hujah. Sebab tu dalam konteks agama, dalam konteks apa tu perubatan dia tak tengok kesimpulan, dia tengok benda zahir tu. Dia tengok, dia kritis dengan cara. Kalau cara tak tepat, manipulasi berlaku. Sebab cara tu kritis. Sebab tu dalam konteks sains bila ada perkara-perkara kadang-kadang mungkin orang ada pahala betul. Cek rupanya dalam konteks metod pengkajian ni ada masalah. Maka keputusan tu dipertikaikan. Orang sains pun dia faham betul. Agama lagi agama kita kemah. Kita tak kira lah gini. Dia kesimpulan, dia buat kesimpulan. Cara ni kita tak tengok pada kesimpulan. Kita tengok cara betul tidak. Okey, cara ni nak kata betul tak betul sama dia maksud sama dengan ayat 5 surah Fatihah. Dalam kita mengaji dalam konteks lagu tu kan, makna sampai dah masuk ayat tu ke dia betul tak masuk ayat tu. Laqad ja'akum tu. Ada rasa tak pergi mana? Cara tu soal baca lagu tu. Makna maksud ayat tu kita tak pergi mana. Kita lebih pada fadilat. Masuk ayat tu kita tak tahu mana. Dia tak jelas sebenarnya. Unsur tu tak jelas. Tak jelas barang luas sebab kita tak jelas. Kita tu masalah kita sangkut ke orang masalah itu. Patu kita metod kita. Kita sangkut ke orang masalah. Dia tak boleh lagu tu. Anak lagu ni kita lagu konteks lagu ni, lagu konteks kita apa tu? Konteks kalau kita nak pergi umrah ke nak beli kereta ke. Lagu tu ke hujah kita nak beli kereta. Dia ni ustaz, takkan dia nipu. Gitu. Saya tanya, gitu cara kita hujah waktu kita nak beli kereta. Dia tu tahu belakang ayat Quran gitu ke? Tak. Mana geran? Geran mana geran? Jadi kita apa dia boleh maintain gitu kan? Tak boleh kita pergi ke dia. Tak boleh pergi ke dia. Bentok kita tu. Kita memang tak percaya dia. Kita selalu tak percaya. Bentok kita tu. Tak apa. Biar. Tak perlu pun. Tak perlu kita buat kajian. Tak perlu. Benda tak jelas tak payah. Tak perlu kita bersoal. Tak perlu kita jadi tasdak pula. Itu jangan lebih. Dia proses. Tak perlu kita bersoal. Barang tak jelas kita tinggal. Tak payah kita soal. Dia kenapa. Tak perlu. Nanti kita jadi menghukum lebih pula. Apa jamu kena tu saya simpan nak tanya ustaz saya memang. Ya tak. Biar lu nanti kita ngaji ni. nanti kita dengar ni ayat dulu. Dia kata sebenarnya dalam konteks amalan ni kan, kalau nak kata sahih ni akidah nak yang kita kepahaman hak yang kita kena beramal, mana kalau kita nak mengaji lah, nak faham saja. Tak ada umur, mati dulu. Bukan nak amal. Nak tahu belakang ni. Haknya Nabi ajar sahih ni. Tak ada lagi tu. Kena faham molek. Sahabat dia tak ada jumpa para-para pelik macam kita ni. Tapi sampai ke syurga. Mana kita tak perlu barang tak jelas. Tak perlu. Bila tak jelas tak perlu. Bila tak soal tak boleh jawab. Tu baru orang tanya. Kalau orang tak tahu tanya je. Mana tak jelas lah tu. Mana tak jelas. Lepas tu kita kata ustaz dia tak boleh, tak jelas. Kita bersandar kepada peribadi tak jelas. Kita guna direct ke tulisan. Kalau kita beli barang pun kita sandar peribadi ke. Orang kata tak boleh. Tengok lu syarikat tu syarikat betul tak betul. Ustaz ni jadi mutawih. Kan orang betul tak pernah nipu. Kita takkan percaya selagi kita tengok ada nombor kerujukan. Maknanya syarikat ni berdaftar. Betul tak? Kita tak guna peribadi, tak ada. Sebab kata kadang-kadang ustaz ni lurus dah tapi dia kena tipu. Faham tak? Mana konteks agama ni dia lagu tu kaedah dah. Kita tak boleh nak ni dah. Itulah kaedah agama. Kalau tak suka, kerana kita tak suka bentuk agama, ada jadi mangsa sama. Kita ni. Walaqad ja'akum, telah datang kepada kaum Musa bil bayyinat, dengan keterangan yang jelas. Mana dari sudut akidahnya lagu ni, dari sudut amalannya lagu ni. Jelas dah. Kan? Semua ni istiba'at dia bagi. Istiba'at. Macam keluhan. Kita dah baik dengan dia, tolong belaka.
Boleh dia kecek lagu tu kita. Kan? So mana-mana lepas tu dia boleh kecek lagu tu kita. Kita ni punyalah baik dengan dia. Kan? Kemudian tiba-tiba lagu ni dia cakap dengan kita. Kita lah bela dia, kita lah jaga dia, kita lah susah dulu, kita lah. Lagu ni yang kita. Ni ayat baca bunyi mengeluh. Aku dah bagi kat Musa tu jenis hak jelas belaka, jenis kepahaman hak jelas belaka, jenis amalan. Boleh dia ambil barang tak jelas. Mana puja lembu ni barang tak jelas. Mana ada keterangan suruh puja benda, mana ada keterangan suruh puja Tok Guru. Dia ta'assub hormat lain. Hormat, ta'assub dan puja lain. Kenapa berlaku ta'assub dan puja? Sebab metod kita mengaji tak betul. Kita tumpu kepada ustaz kata tu menghasilkan ta'assub dan puja. Ustaz tu ulah ya. Dia bukannya mendakwa, dia ulah. Kita kena balik kepada metod yang benar. Quran kata, Allah kata. Dia murah tu mengelakkan ta'assub dan puja. Hormat kena hormat. Tapi kesan daripada kita main telah belaka ni, dia jadi ta'assub dan dan puja. Makna puja ni, makna dia apa yang bagi-bagi dia, apa yang mulut pada Tok Guru tu, makna confirm agama. Itu puja. Kita letak dulu. Kalau mana benda yang bertulisan, betul lah. Makna selama benda tu ada urutukan, tak apalah. Dia gitu. Kita tak terlalu ni, kita hanya mendengar bila benda tu hanya ulasan kepada tulisan yang saja ada. Faham tak? Ni kita ngaji Quran Jadi tumpuan kita kepada tulisan. Dia tahu dah ustaz bukannya dia dakwa, dia baca tulisan je, dia ulah je. Sekarang ni maknanya ini bukan dakwaan ni. Ni baca dakwaan. Sebenarnya kita nak ulas dakwaan ni. Kita bukannya mendakwa, kita hanya ulas Allah dakwa, nak mendakwa. Kita mengulas apa yang Allah dakwa. Jadi hati kita sampai rasa bukan ustaz kata, ustaz baca ya Quran kata lagu tu. Cuma ana aja maksud ni, Tuhan ajar kita. Makna dalam Quran, dalam wahyu tidak ada unsur teks menunjukkan ajak kepada puja benda, tak ada. Kalau kata ada, palsu. Tak ada. Mana Quran memang tak ada, confirm tak ada. Kalau kat luar kata ada, puja kayu kokang. Tu something. Tu benda tak jelas. Lepas tu barang tak jelas ni angin ni. Bila orang faham laku, tak sedar lah ni kan cuba puja kayu kokang. Orang rasa banyak sikit laku. Tahun 2000 tu laku sebab orang tak jelas lagi masa tu. Lah ni cuba jual. Banyak sikit ada beli tapi tak seramai dulu lah. Ustaz malu nak jual lah ni. Dulu ustaz jual 2000 dulu. Mungkin kita tak ada ustaz ke satu. Kokar kali kokar kan. Dia kata kali kokar ni batal lebih noh lah kapor. Pakai cincin. Masa tu ada ingat lagi. Ada kalau tu masih tak setuju, ada dah orang punya. Tapi masa tu kan WhatsApp tak ada, Facebook tak ada. Jadi orang bergantung kepada apa? Bergantung kepada orang kurang lah. Ada lah internet tapi macam mana nak benda tu nak sampai kita. Lah ni kan bila berlaku polemik ni, orang mula fikir kenapa polemik berlaku ni. Orang tak say dah. Angin ni. Orang tak jelas angin ni. Dia barang jelas ni dia kekal. Dia tag benda-benda autoriti ni kekal sampai hari kiamat. Sebab tak boleh nak lawan dia. Benda ni tak boleh lawan. Benda ni kekal ni. Makna ni kekal, tak lawan ni. Mana siapa yang ganggu dia, angin. Tinggal masa. Bila orang nak faham tak sih, angin tu. Betul. Sebenarnya sepatutnya kita faham dulu. Tapi sampai kain kokar dulu sampai kita. Nak macam mana? Kalau ayat ni sampai, lama dah kita tolak. Kain kokar sampai dulu. Ayat ni sampai tak apa lagi. Betul tak? Jadi barang tak jelas ni dia angin. Bila orang makin faham tak sih. Jadi puja benda, puja Tok Guru, puja roh memang tak ada. Kalau ada tu palsu.
Makna mereka boleh ambil barang tak jelas, tak ada keterangan, puja lembu ni. Kita bagi molek-molek barang jelas. Boleh dia berminat barang tak jelas. Lepas tu dia kata min ba'dih ni dari sudah itu. Wa antum ni zalimun ni makna dia sebab apa lebih tahu? Ni jumlah takliliah. Sebab dia waktu kamu duduk dengan Firaun tu, walaupun lahirmu Muslim, saya Muslim, saya orang Islam, tapi sebenarnya lafaz saja dalaman punuh dah. Dalaman punuh, barang dalam punuh dah. Ada Musa nak bagi. Jadi kalau kita tengok zaman lah ni pun zahir Islam suka barang-barang tak jelas. Sama sebab kita Musa ni banyak dalam Quran nak menggambarkan umat Muhammad. Muhammad ni meh-meh umat Musa. Apa-apa berlaku pada umat Musa ni berlaku juga umat Muhammad. Muhammad ni hak Muslim lahir ni apa masalah banyak akidah. Hak yang memang asal tak Islam ni, dia cari-cari Islam. Oh, masuk Islam ori. Masuk Islam ori. Ori Islam dia. Sebab dia masuk Islam dengan wahyu. Dia masuk Islam, dia dedahkan dengan Quran dengan Nabi. Dapat barang benar. Hak kita ni lambat sikit. Nampak tak? Kita kena sedar dengan aku. Lepas tu, alhamdulillah kita ni dah jumpa sebelum kembali ke rahmatullah. Kita perbaiki. Balik pada ayat tadi. Jadi, kesimpulan ayat ni nak ajar kita, apabila barang jelas ada, tapi berminat barang tak jelas, itu alamat orang tu ada masalah akidah. Kita nak tunjuk, tak beri bukti, tak ada. Dia kena cek sendiri mengaji Quran. Maka dia akan sedar kepunahan tu kat mana. Dia tak mungkin. Biasa orang sihat ni dia suka barang dia jadi minat barang tu manis, dia akan rasa manis. Tapi kalau barang manis rasa tawan ni masalah. Betul tak? Ada masalah kena cek. Dia suka barang tak jelas tu kenapa? Kena cek. Dia ada masalah akidah. Nampak tak? Tuhan ajar kita. Yang mungkin dia tu tak tahu yang tu tak tahu. Adakah kemungkinan orang yang ambil yang tak jelas tu dia tu tak tahu? Proses. Jangan kita apa proses. Kalau dia kaji, dia jumpa juga. Barang tu, barang benda ni ada. Kalau dia kaji, kita boleh hukum. Proses. Tak semesti selama-lamanya dia lagu tu. Sebab kita pun duduk sana kot duduk. Jadi barangkali dia duduk sana, satu hari nanti dia duduk sini. Contoh tak. Jadi kita jangan katakan apa. Mulut jangan celupar. Kita ambil hak betul, sebab mati bila-bila masa. Takut kita mati dulu. Dia mati kemudian. Dia pun, selama ni aku ambil barang tak betul. Dia pun tinggal. Kita mati malam ni. Jadi tak perlulah kita celupar. Kita ambil hak betul. Lepas tu angkat tangan, minta ampun ke Tuhan. Lepas tu minta Allah selamatkan kita. Selamatkan semua. Lebih selamat. Tak boleh kita mulut. Kita tak boleh. Kita hanya minta barang betul. Orang terima, tak terima sudah. Kita tak boleh menghukum lah. Kita tak boleh menghukum. Kita pun lebih tahu benda tu, kena tahu barang ni barang salah. Orang kita tak tahu lagi. Barang tu. Kita nak kena tahu barang ni kena jelas. Orang tak tahu lagi. Orang ni proses. Ya, faham tak? Sebab ada pengajian bila kita banyak menghukum, biasanya nafsu. Tuhan tak suruh kita menghukum sampai ya. Dalam konteks dia ada dua. Quran ni dia ada dua bentuk. Kalau bentuk wahyu, betul-betul yang wahyu Allah, jiwa kita ihsan. Oh ihsan, kesian ke orang. Kesian. Bila kita mengaji ni, bila metod betul, perasaan kita kesian ke orang. Kalau metod tak betul, metod nafsu, kesan dia kejam. Tengok Nabi kesian ke orang, dia sampai. Walaupun susah ke dia, tapi kena bunuh pun ada. Orang yang nak bunuh Nabi ni, dia fikir ke? Kejam. Waktu kalau kejam ni, nafsu. Waktu kalau kita ni, tuduh tanpa usaha berasa, nafsu. Tiba-tiba sebut sesak. Sesak ke mana? Tahu kita orang tu sesak.
Ikut Quran sesat. Habis nak ikut apa kalau betul? Nampak tak? Sedap sebut sesat gitu. Lepas tu jaja belaka sesat. Pernah dia check. Pernah dia temu ramah ke betul ke salah, tak pernah. Tapi kalau betul dia kena hukum pada hukum. Macam contohnya, orang tu tak semayang, kalau perempuan tak tutup aurat. Dia kena hukum lah perempuan tu. Hukum je lah. Masuk hukum ke mana? Hukum tu masuk mengatakan kamu ni nanti masuk neraka ni. Tak boleh gitu. Tu Tak boleh. maksud saya tu macam tu lah. Tak boleh. Tak boleh juga. Kalau mau buat lagu ni, dia kena kalau. Kena sebut kalau. Sebab sebut tu macam satu benda yang macam keputusan dah. Mu ni kalau buat lagu ni sampai mati, risiko dia neraka. Tu lain. Biasa tak dengar mu neraka, lain. Ni membonis, memutuskan. Ni bukan memutuskan. Ni memperingatkan, memberitahu. Lain. Cara ayat tu. Ayat tu. Mu ni kalau muduk lagu ni kan, bimbang kalau mati lagu ni sebab Allah kata siapa mati lagu ni neraka, bimbang tak mau neraka juga. Lain bimbang kalau. Kita tak kata mu ni neraka, lain. Tapi orang degil ni jangan. Kita sebut bimbang pun dia kata hukum lagu tu. Jadi jangan duk kira dia tengok itu. Cara kita menghukum ke menasihat. Duk cara orang jahil, orang degil ni nasihat kata menghukum. Kira dia memang sesekali kira dia bernafsu. Kita ni kena pastikan belah wahyu. Sekarang ni kita bagi nasihat ke kita menghukum? Kita bagi nasihat. Kalau buat lagu ni bimbang kalau tak dan taubat kembali ke rahmatullah keadaan, Allah tak terima taubat. Tu bukan menghukum. Macam Tuhan telah 10 kali wayat tak dengar. Jadi kita pun menghukum. Macam mana? Yang dekat wayat dah ni, wayat 10 kali wayat lah contoh lah. Betul kita kata apa? Tak dengar juga. Tak dengar juga. Suruh pakai tudung lah. Tutup aurat sampai anak kan apa. Atau mulut kita kena hati-hati. Sebab kalau kita terlepas, kita minta ampun. Sebab jangan jadi Tuhan. Itu je. Ni ayat ni. Ayat kita ngaji ni. Tengok. Dia kata apa? Kita suruh, kan ada dalam satu buku kita adalah pendakwah bukan penghukum. Tengok surah ni masuk surah ni. Ayat kita ngaji ni. Ayat apa? Ayat 48 lah. Fa in a'radu, jika mereka berpaling, aku tidak utuskan engkau wahai Muhammad untuk jaga mereka. Jaga cakap lebih. Bagi jaminan. Macam jaga bagi jaminan ataupun apa tu lebih pada ibarat macam kita hanya sekadar sampai dengan lebih-lebih. Yang bagi jaminan pula. Tak apa lagu ni. Syurga lagi kali. Jangan bagi pengharapan. Jangan. Sama lah kota kita kan. Kalau kita dalam kota orang kata meniaga kan biasa kan. Kita beritahu je lah. Bilik ada lagu ni. Bilik standard lagu ni. Orang bayar duit ni. Orang tengok nanti. Orang tak tahu. Orang mengharap. Kita cerita lebih-lebih. Dia tengok. Tak ada apa. Tak. Kita sadarnya lah. Dia terima. Tak terima sudah. Nanti dia letak satu benda dah. Dia tengok. Faham tak? Jadi jangan lebih-lebih. Beritahu apa adanya. Tu kata in alaika illa al-balagh. Tugas kamu hanya sampai. Menghukum tugas kita tak? Menghukum ni tugas ahli apa tu majlis. Majlis ni dia ada mahkamah dia. Kita beritahu je barang ni barang punah. Akidah ni akidah punah. Lepas tu kita lah ke mana? Serah kamu lah. Kalau kamu terima, bebas kes. Akidah ni boleh bagi selalu. Dia bukan jenis benda kekal. Mu terima tak barang ni barang punah? Terima. Bebas kes. Tak punah dah lah. Punah tu sebab mu tak terima. Kalau mu terima, okey ya. Dia orang ni masalah dia banyak setan duduk dia ni, dia jadi rumit. Padahal tak ada apa-apa. Dia selalu atau pergi jauh. Gini. Padahal dia terima apa salah. Tapi dia pergi situ pergi sini. Memang rumit, orang kita kesian kat dia. Tapi rumit lah. Dia pergi jauh. Jadi kita ada hanya salah. Habis berkata aku sesat lah. Mana kita kata lagu tu. Aku ni ahli neraka lah. Mu ahli syurga. Dia lebih-lebih. Orang negeri ni layan dah sudah. Kita ni jaga. Jangan sampai melebihi had. Ikut wahyu. Mana wahyu kata kalau orang katakan apa, sabar.
Doa. Jangan kita pula jadi lebih macam Tuhan. Dia tu dia lagi layan dia, tu tak takut nak sampai. Betul tak? Macam kita beritahu, habis pun kata aku ahli neraka aku ni sesat ahli neraka, ahli syurga. Kita pun tak sedar Ustaz kat dia gitu. Dia ujian memang gitu. Jadi sebenarnya tak peduli dia. Tu Nabi sedih ni. Mana molek Nabi sampai dia kat lagu tu. Tolong nasihat, in alaika illa al-balagh. Tu tahu dah. Orang yang setan duduk dia lama ni, setan dia ni barangkali boleh lepas daripada setan tu. Barangkali dia ada rezeki untuk lepas. Tapi keadaan nak lepas begitu saja tu tak macam tu. Setan pegang lama. Kita nak lepas daripada cengkaman setan ni, nak tarik dia ke sini. Tapi setan tu senang-senang nak lepas dia. Bayang kalau dia tu kita. Tahu tak? Kita nak beritahu semata. Tak ada kait bagi bismillah tak ada. Oh bismillahirrahmanirrahim. Nak kata sikit. Dia kata salah. Mu ni jadi ustazah tu. Baru ngaji sikit contoh tak. Oh kita tak makna cabaran. Kita ni sebab hak yang ni nak bersedia mendengar dah. Lagi kat luar ni nak buka cakap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lagi selalu. Kita ni sebab apa jadi mudah terima? Sebab kita ni bertepuk di belah tangan. Allah nak kita, kita nak Allah. Jadi Allah buat mudah je. Jiwa macam terima je. Walaupun makna minggu depan mari pula. Tak ada rasa apa. Sebab rasa betul lah. Quran kata betul lah. Kita terima lah. Sebab kita beres. Lepas tu Tuhan jadi mudah kita. Kalau kita buat payah, Tuhan buat payah nak terima. Kita mudah dengan Tuhan. Kita nak mengaji, nak tahu kalau silap kita nak baiki. Kita nak cari kebenaran. Kalau ada betul-betul kita tak tinggal. Tuhan buat mudah kita. Jadi dia mudah terima, mudah nampak benda beritahu. Tapi kalau jenis orang ni, kita bukan nak ngaji, nak tengok dulu. Kalau ustaz ni hak belakang kita pergi pula lah. Kalau tak belakang kita segi dah. Lah kali ni. Ini kelah kita tak kira. Sebab dia tak telus. Makna dia fikir hak yang belakang ni, kalau ada tak belakang ni tak sesuai dengan hak nafsu dia. Kita tekat dia lah, tak kira kelah tu. Sebab tak telus. Kita tak sebut bersedia untuk guna sepenuhnya guna akal, mikir. Sebenarnya orang sampai mana ada nak pasal kita beritahu je. Atau kita fikirlah pula sebab ni kita pula nanti jalan. Jangan tahu pula nanti Allah kata tahu ke? Tak tahu kita, tak ada orang beritahu kita. Quran sampai dah. Ustaz, macam contoh macam kat cerita tadi lah. Kalau yang cerita gitu, lagu mana kita ni nak jawab balik dia tu benda tu supaya dia tu jangan mana tu projek dia tu dengan benda tu lagu mana cara kita nak jawab dia ni. Nak jawab dia kena pakai kalam Allah. Kalam kita tak jadi. Dia mana berat lagu tu. Maknanya lagu mana? Kalam Ajak dia mengaji. Ajak dia mengaji. Kalau dengan kalam kita ni kena dengan dia tu biasanya rumit sikit. Sebab orang dia bila dia metod dia bukannya masalah dia tu. Dia metod lagu tu dah. Bukan satu benda, banyak benda. Banyak benda dia metod. Cara beragama dia lagu tu je telah belakang. Dia barang je tak jelas ni racun. Kita rasa macam sial lah. Malah nak betul kaedah ni bukan skrip atau lagu tu. Dia perlu duduk mengaji, duduk datang dengar faham, baru dah mengaji Quran baru dia ubah metod A ke B. Kalau nak sekadar lagu tu orang payah. Kita tak jawab ke apa lah. Kita pakai dengar aja atau usah komen ke apa. Kalau kita mampu kita beritahu, kalau tak mampu kita faham sikit. Kita lagu mana standard lagu mana. Kita tahu standard kita lagu mana Nah kita tahu kalau kita sudah. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu nak sampai ke dia, kita tak terpengaruh. Kita tahu dah metod B ni. Metod B, metod kita telah berlaku. Saya malah. Dan sesungguhnya
Dan sesungguhnya. Jadi ayat ni nak beritahu manusia ni wahyu ni patut dia terima. Tapi dia tak terima tu ada masalah lain. Dia terhijab kerana barang tak jelas dia racun dah. Mana jadi kita sebab belaka maksud apa macam sapat telah belaka. Emang rumit nak beritahu Al-Quran ni. Dia jadi benar kebenaran. Rumit. Tapi tak mustahil. Rumit sikit. Patutlah kata Nabi mau sampai ya. Sebab dia orang ni lama dah telah barang tak jelas ni Jadi mu ni barang jelas. Dia racun. Jadi nak ubah metod ni bukan senang. Tak mudah tapi tak mustahil. Kita jangan jadi Tuhan mudah. Kita nak beritahu ibrah pada kita betul korang kata yang payah. Bayangkan tu bila kita dapat satu benda payah ni kita bersyukur. Kita tahu hargai. Macam barang mudah ni orang tak hargai mana kalau jadi barang ni kepahaman tak payah sebenarnya. Tinggal dengar tapi dah kita tak ambil peluang untuk dengar macam payah, tak payah pun. Pasal panas. Sikit lagi. Panas. Sikit-sikit. Ha? Boleh. Ada mana? Tak ada musik, Ustaz. Tak ada musik. Kenapa tak apa? Kita buat apa? Ha? Tak apa. Takut sekipas tau. Ada tu tidak? Tak takut ni. Tak cakap barang benda takut lari dia. Okey. Lepas tu dia kata ni. Uh, 47 dia kata lagi, dan sesungguhnya kami merasakan apabila kami merasakan apabila kami merasakan manusia dari kami dunia ni kami bagi juga ni rahmat kesian, bagi juga salah tu bagi juga. Tapi di sebalik rahmat tu kalau dia tak betulkan keadaan dia, tak betulkan cara dia, barangkali bila mati jadi azab pula. Mana kat dunia ni betulkan salah Tuhan bagi juga. Satu segi rahmat, satu segi istidraj. Makna orang yang tak betul ni Tuhan bagi juga apa dia nak dapat supaya dalam keadaan dia jahil tu dia ambil peluang nak mengaji. Contoh kalau kita dah kena salah, lepas tu tak boleh napah. Dalam salah tak napah, nak mengaji kena ada napah. Betul tak? Nak mengaji barang betul kena ada napah, tak napah tak bahaya kelas ni. Lepas tu dah kena tak betul tak boleh napah pula. Boleh kelas tak? Tak main kelas, tak faham. Tak betul, tak boleh nampak. Macam mana? Kita kalau tak mengaji, tak faham. Nak pergi ngaji, tak boleh nampak. Macam mana? Ayah ke mudah? Jadi tak kalau salah ni, Tuhan bagi nampak juga ni rahmat. Kalau tidak macam mana? Tapi kalau tak ambil peluang mengaji, dia bertukar jadi istidraj. Makna dah kalau salah-salah ni Tuhan bagi boleh nampak lagi, makan kenyang lagi, mandi basah lagi, makan rasa manis lagi. Kalau makan garam rasa pasir lagi kan. Makna mata nampak lagi, walaupun kan mata nampak lagi, telinga dengar lagi, apa lagi. Kadang-kadang kita dah silap banyak silap lagi, tak betul lagi, tapi Allah bagi juga tu rahmat dia. Tapi bukan makna kita dapat tu neraca kita betul, bukan. Sebab datang hasil ni kesimpulan bukan hujah. Kita buat ni jadi tu bukan hujah. Cara tu hujah. Cara tu betul ke salah kena ngaji lah pula. Jadi kesimpulan ni dia boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Haknya nak pastikan benar bukan hak kita nampak tu, tetapi cara kita tu betul ke salah. Nampak tak?
Kadang-kadang cara salah jadi, jiwama jadi. Kita buat kesimpulan dah, betul. Tak, bukannya macam betul jadi tu. Nak kata rahmat Allah. Tuhan bagi peluang kepada kita buat jadi juga. Tapi Tuhan bagi masa kita mengaji ke tak? Kalau Tuhan tak bagi, serabut, kalau contoh kalau kita ni dah lah tak betul. Lepas tu tak boleh kes tak betul tu dapat sakit, tak boleh nafas ke. Oh, mana kat rangkuk ikhlas ni. Nak betul. Kan sebab tak kenapa ni? Tak apa. Kes tak betul ni nak nafas pun tak boleh. Ada tak contoh? Apa-apa tak? Kalau betul, kalau tak betul Tuhan tutup pintu rahmat. Oh, dah betul baru buka pintu rahmat. Macam mana? Makna kalau tak betul ni Tuhan bagi juga tu rahmat. Tapi kalau kita tak ambil kesempatan atas belas ihsan Allah, dia betul-betul jadi istidraj, perangkat. Makna tak, dan kalau tak betul Tuhan bagi juga mana istidraj juga. Kadang-kadang boleh jadi rahmat. Kalau kita guna kesempatan untuk cari betul, jadi rahmat. Kalau kita tak peduli betul ke salah, yang penting kita dapat, jadi istidraj. Bergantung pada respon kita. Kalau kita dengan tak betul tu Tuhan bagi juga tu, kita guna untuk mengaji, rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau lah tak betul tu menyebabkan tak boleh nafas, nak bergerak tak boleh. Betul tak? Sebab barang tak betul tak ada tanda, dia kepahaman. Kadang-kadang betul pun nampak sedap, tak betul pun nampak sedap. Ada orang tak betul kaya raya, ada orang betul kaya raya, ada orang tak betul miskin, ada orang tak betul miskin. Jadi macam-macam jenis ada. Jadi miskin, kaya, susah, senang, sihat, sakit tu bukan hujah kepada kita betul salah. Dia belah lain. Dia ada barang-barang dalam sains kan. Dulu kita ingat betul. Kaji. Ada orang kritik, orang kata ini tidak menepati piawaian kajian. Maka barang ni barang palsu sebenarnya. Benar? Ada tak? Ada tak, cikgu? Kita baca-baca buku ni dulu orang kata kajian mengatakan. Lepas tu kita baca, dia kata kajian ni telah dikritik oleh ahli sains sebab tidak menepati piawaian kajian. Kesimpulan yang begitu cepat. Padahal salah. Mana dia cepat bukan sebulan, padahal tak tepat lagi. Ada tak lagu tu? Sebab tu dalam konteks agama, dia tidak tengok pada keadaan, kritis pada cara. Kalau cara tu menepati, betul lah. Kalau cara tidak menepati, salah. Kan isu garpu tala tu kan, anda mengaji DSM, baru faham garpu tala tu kepada dia. Tak? Dia ada isu lah ni, isu orang buat ramalan dengan Quran. Bila ada masalah baca Quran, cari ayat mana-mana. Tahu garpu tala kepada dia. Orang luar tak pandai. Tanya, ada garpu tala. Dia kata gini, tala ni gini, dia macam kaedah saintifik. Gimana? Macam mana? Ada orang-orang yang beritahu kita. Kita tanya dia. Istilah tu, mana gini. Orang motivasi, dia ajar kita cara metod istikharah yang salah. Bila ada masalah, buka Quran. Tuhan suruh cara lagu ni. Seolah macam Tuhan ajar cara kita. Tunjuk, kononnya Tuhan tunjuk. Nak kena lagu ni, kena buat lagu ni. Salah tu. Dia istilah dia garpu tala. Garpu tala tu dalam metod sains, dia macam mana dia, anak cerita tak pandai, dia kata macam benda tu buh kat kepala dia macam bunyi, dia macam ada tip apa dia? Psycho guna. Betul. Dia macam benda tu seolah macam bagi jawapan kepada kita. Tak tahu. Alah macam gini lah. Ada satu kaedah tadi kan. Nak tahu dia pakai benda alat tu kan. Nak tahu dia ni bohong ke salah, dia pakai tu. Kalau dia bunyi, dia bohong. Kalau tak bunyi, tak bohong. Jadi makna dalam agama dia tak boleh guna kaedah lagu tu.
keadaan bukan kena sebulan. Jadi jadi esok jadi. Jadi berhujah. Sebab agama tak boleh buat lagu tu. Anda ada beritahu dulu kan, benar-benar mungkin kita tak ingat. Ada satu murid kita ni, anak dia nak kagum sepupu. Benda tu lama dah, tapi timbul pula. Isu dia timbul tadi, baru dah faham. Dulu tak faham. Dia nak kagum sepupu. Mak dia tak bagi, mak dia suka kahwin dengan orang lain. Orang lain tu nak kenal. Lepas tu dia kata dia semayang 2 rakaat, lepas tu dia buka Quran. Quran tu ayat surah An-Nahl ayat 92. Ayat tu, janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang orang perempuan yang merungkaikan janjinya. Kan benar dia pintar, dia rungkai. Tengok ni mak ni. Kita dah janji dengan lelaki tu. Jadi kita putus dengan dia ni, seolah kita ni rungkai balik janji kita. Maknanya Tuhan tu jangan kamu jadi perempuan. Perempuan tu dia lah. Padahal perempuan ayat tu orang gila. Orang gila yang pergi jalan-jalan. Maknanya tajuk lain. Tapi dia kata tajuk dia. Tuhan jangan tak bagi putus janji lelaki tu. Mak dia garu kepala, tajuk kita pula. Betul Ustaz, keluar lagu ni. Sabutah. Anda panggil istidraj. Barang tak betul, jadi unik, tapi perangkap. Lepas tu, bila kita betul-betul, tubik pula. Surah Yunus. Ayat yang tu dia silap saya. Surah Yunus. Memang unik lah cara dia ni. Tapi barang perangkap. Nanti. Ada Quran. Punya Quran. Ada Quran. Ayah. Ni. Ustaz. Jangan. Tak belok. Ni. Ni ayat 89. Muka surat 219. Cuba tengok. Unik tak bentuk lagu tu? Ni Jafu Ta'ala ni. Tak bagi nak faham, nak hurah tak payah. Nak hurah payah. Dia semayang 2 rakaat, lepas tu dia buka Quran. Bentuk isyaharah tu. Bentuk tu bukan sunnah. Tapi bila bukan sunnah, apa terjadi itu adalah istidraj. Sebab tadi kesebulan bukan hujah. Cara tu betul atau salah kan? Tengok mak ni. Dia ni dia suruh suami dia buat, bakal suami dia buat, haknya dia minat tu, dia buat. Lepas tu dia kata Allah kata ni, Allah telah berkenan doa kamu berdua. Doa kita dengan laki kita minat ni. Beristiqamahlah dengan berdua ni kan. Janganlah kamu ikut orang tidak. Mak dia kata saya ni orang tidak mengetahui, dia kata. Mak ni tak tahu ni. Sabilal ladina la ya'lamun, mak dia kata. Jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ni garpu tala ni. Faham tak? Dia mak dia tak kenal. Faham tak? Ni istilah garpu tala, makna menggunakan istiharah dengan guna ramalan. Jadi ayat tu seolah bercakap dengan dia. Tengok ni mak ni. Dia suruh, dia tak kabur permohonan kita berdua, istiqamah dalam setia cinta cintun, nak kahwin, jangan ikut orang tak tahu mengetahui. Mak dengan ayah ni orang tak tahu. Hak ni betul. Kita tak bilang lagu ni. Kalau kahwin dia istihad. Kan? Garpu tala. Garpu tala. Cuba cari dalam FB. Dia
dia ada ya. Ayat mula-mula tadi ayat surah berapa Ustaz? Surah An-Nahl 92. Padahal perempuan tu panggila dia kata dia. Dia kata ayat tu Allah tuju ke dia. Nampak tak isu ni? Faham tak? Dia kata jangan kamu jadi perempuan yang merungkaikan benang yang telah dipinta. Mana dah janji nak kahwin, tiba-tiba tak jadi. Dia seolah Tuhan nak beritahu lagu tu ke dia. Padahal ayat tu bukan kat tangan dia. Ayat tu semua ada. Anda minta maaf lah. Sebenarnya ayat ni ditujukan kepada Ghafur Ta'ala. Ha? Ayat 89 ni. Ha? Allah turunkan kepada Ke Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi dia supaya ada rakaat. Dia kata ayat ni dia tu siapa? Orang yang nak Orang ayat lah. orang muda yang belajar daripada seorang cara garpu tala ni, dia nak tahu dia buat betul salah ni, dia guna cara lagu tu. Dia Ghafur Ta'ala ni Ustaz, masa ngaji dulu kita ada tak kita hot U-turn, kita buat tank tu bagi dia. Ada garpu tala. Betul tu. Dia ada kan. Ni turning fork. Tu. Ada tank lama kan bunyi sound dia nak sound. Gemar, kita baca gemar ke Ghafur dia tu. Itulah. Turning fork itu. Betul lah. Turning fork. Fork. Dia meh garpu tala tu. Tuning fork. Baru cikgu faham ni. Jadi seolah-olah macam Tuhan direct dengan dia, beritahu mu kena kahwin. Mu kena kahwin lelaki ni juga. Mak pun ni orang tidak mengetahui. Faham tak? Dan ni orang motivasi guna ni. Orang yang terkenal, anak-anak tu kata jangan menghukum. Orang baik. Anak respect dia. Tapi tajuk dia anak kena beritahu. Profesor Dr. Muhaya. Dia ada suruh tajuk ni, tapi itulah dia orang bagus. Tapi tajuk ni kita kena beritahu lah benda ni melibatkan dia dah seba kita kena beritahu benda ni salah. Siap tak dia. Sebab tu tulis dalam Facebook kan, garpu tala dia akan keluar Profesor Dr. Muhaya. Ada anak ajar jangan menghukum, jangan lebih, kita sampai betul. So, proses. Satu hari ni mungkin dia faham. Dalam Facebook kan, garpu tala Profesor Muhaya. Ada Ustaz Atta. Kita mengenai tajuk ni, anda sebut nama ni dia macam rumit sikit. Dia macam simpati anda pun tahu tapi rumit. Dia macam Ini ujian. Dia ujian buat dia, tapi anda doakan satu hari dia bagus. Semua dia ni. Dia minat agama. Tapi kadang-kadang diuji kan. Mana dia mungkin hidup lama lagi. Tiba-tiba tak betul cara dia tinggal. Kita mati malam. Ini so kita fikir. Dia mula-mula dia pada benda tu, tapi dia heret ke Quran. Quran dia masalah. Method Ghafur Ta'ala sambung dengan ajaib. Facebook jumpa selalu dah kan. Sambung dengan ajaib menggunakan method Ghafur Ta'ala. kita panggil apa masa sekolah dulu. Betul dah, betul juga tu. Getaran tu. Getaran betul dah tengok. Macam magnet lah. Betul dah. Ana OSM ni tahu. Kalau kita medical tu kita nak dengar hearing. Sekarang ni agama cara tu dari luaran Nabi. Kita tak boleh ganggu cara Nabi sehingga orang jadi macam istiharah Islam ni ialah doa tu. Lepas tu jadi tak ini sudah. Mana kita boleh macam nak yang kita bimbang bila guna garpu tala dalam kotak kahwin nanti kalau jadi cerah beraja mana? Maruf tu ya. Itu bahaya. Padahal kahwin ni ijtihad je. Bukan wahyu Allah. Saya telah dapat wahyu Allah. Kena kahwin dengan warihan gitu ke? Mana gitu. Dia ijtihad. Mana kalau jadi tak ini sudah. Gitu ya. Jadi yang bimbang ni
ialah jadi apa nanti dia kata salah ke Tuhan sebab dia orang direct restu mak ayah lah ya. Restu ke Tuhan ni. Kalau Nabi tu boleh kita kata dia kahwin tu dengan Zainab tu restu Allah. Kita ni boleh ke? Tak boleh kita nak faham ni. Cuma tinggal lagi kita ni pastikan kita betul. Nak kata restu tak restu. Kalau lepas kahwin ni berlaku masalah. Macam mana? Anda kata apa kau mak dia? Ngaji kita kata senang gini lah kata kau. Dia nak kahwin bagi kahwin lah. Senang kita. Nanti masalah pula. Bagi kahwin je. Lepas tu dia fikir lah lepas ni. Ujian pula lepas ni biar lah. Tapi tengok molek lah. Ada anak jadi. Molek tak apa. Lega kita pun tanya apa. Molek tak apa. Kita tanya dia kahwin 3. Anak dia 3 kahwin. Satu buat majlis Salah satu. Dia nak kahwin sepupu dah. Bagi kahwin lah. Senang. Tak payah kita halang. Sebab dia dah guna ayat Quran lagu ni. Bagi kahwin lah. Sebab dia kita nak hurau payah tu kok. Dalam keadaan lagu tu. Masa tu 2016. Ni 2018, 20 dah. Tak bayangkan. 4 tahun juga menutup tajuk ni. Baru kita faham. Ni kalau dia bahagia. Tanya Maulana. Macam mana Maulana? Ni metod ni betul ke salah? Sebab dia kata dengar ni. Ada ada unsur-unsur istidraj ya. Barangkali istidraj sebab metod tak betul. Metod bukan sunnah. Bukan cara wahyu aja. Senang. Mana jadi-jadi tu ni dalam Islam tu bukan hak jadi tu, keadaan tu bukan hujah. Metod tu betul ke salah? Menepati ke menyalahi? Kita kritik, kita hanya tujuan pada metod. Kalau metod menepati tak apa. Metod menepati anugerah. Metod menyalahi, siapa nak buat jaminan? Sekarang ni metod tu menyalahi cara istighraq Islam kalau betul. Betul tak terima sudah. Anak sebenarnya yang jadi rumit tu sebab bila tahu dia jadi rumit kita. Sebab kita terpengaruh dengan jiwa orang ni. Orang ni bagus. Kita jadi rumit sikit, susah sikit. Tapi bila kita teliti, ada proses. Kadang orang ni kadang-kadang dia tak jumpa lagi. Lepas tu dalam konteks agama ni, ibrah kepada kita, baik bukan jaminan lagi. Dia kena dasar. Mengaji wahyu biar betul-betul. Kalau kata baik ni, siapa boleh lawan? Baik ya Abu Talib. Abu Talib ni, kalau tengok, sejarah dia. Kalah kita. Abu Talib ni. Gambar-gambar kita tak ke mana. Ada satu orang yang nama dia Mut'im. Tapi dia mati kafir. Tapi dia ni Nabi puji dia. Sebab dia masa dia Nabi kena halau Taif Taif Bayangkan keadaan Nabi ni. Kalau kita nak pergi takut kita bukan dia, kita ni nak jaga kita juga, kita ada bina bayar. Tapi Mut'im ni dia pegang tangan Rasulullah sebab dia bila dia keluar, dulu mana ada immigration, dia keluar Mekah, dia tak boleh masuk dah. Rumit nak masuk pula. Kecuali kalau ada orang buat jaminan. Siapa nak jamin? Bila jaminan, dia seolah macam berani mati ya. Mut'im ni dia pegang pedang. Dia sarung pedang, dia pegang Rasulullah. Dia mana ada cara dia lah. Dia pegang Rasulullah. Sebab dia lah Rasulullah dia masuk semula ke Mekah. Tapi dia ni kafir. Tapi kita ni kata Islam ni waktu tu kalau kita duduk kat situ kita nak tolong. Kata kita ada bini juga, kita ada anak juga, nanti anak kita memang juga ada orang pulau kita nanti macam-macam kita. Tapi dia ni Mut'im ni waktu Nabi dia boikot 3 tahun, dia hantar makanan. Kalau baik tu sebagai hujah untuk selamat di akhirat, banyak di Arab Jahiliyah tu memang luar biasa baik dia. Kalau kita Abu Talib tu, Abu Talib, Abdul Muttalib, Mut'im bin Adi, memang. Tapi dalam agama ni baik bukan jaminan. Dia dasar lagi baik campur mengaji wahyu. Baik saja tak cukup. Yang kita kata baik syurga dah tu, kalau benda tak jelas lagi ni. Sebab kalau kita buat bandingan baiknya Arab Mekah ni, sesuatu tokoh ni Allah kan. Tapi sebab dia tak terima je lah. Macam Abu Talib kan, dia tak ada, dia sangat baik. Cuma dia tolong Nabi ni kan saudara dia. Kalau ada sikit dia tolong Nabi kerana Allah,
Allah akan bagi hidayah ke dia. Ulama buat kajian. Tapi dia Allah Abu Talib ni. Jangan kita duk haya kita ni kan. Kita ni baik dengan orang kan. Cuba mengaji dak. Takkan masuk neraka. Jangan guna je lah tu. Jangan guna je lah tu. Walaupun dia tak kata pun dia kaya. Kita ni cuma mengaji je dak, tapi kita tak buat nanya ke orang. Kaya dia. Janganlah betul bahaya. Sebab kalau kita bandingkan dengan Abu Talib, dengan Abdul Muttalib, dengan orang-orang Mekah ni kan, kalah kita. Tapi baik saja bukan hujah. Bila kita ngaji Quran, baik saja. Kalau kita tengok Arab Mekah yang mati kafir tu, baik pada kita lagi. Jauh. Jangan kita khoyau pemurah kita. Kalah dengan pemurah orang Mekah. Orang Mekah ni orang kena boikot. Apa tu? Bani Hashim kan? Kena boikot 3 tahun, dia bagi makan tiap hari. Tapi tak susah juga. Berita juga, tapi nak kata baik ada makan. Kalau tak pergi langsung, Abu Talib kena sekali boikot tu. Tapi Mut'im hantar makanan malam-malam. Kita duk raya, duk jaja kita baik dalam kita lah. Dia tak tahu, tapi dia kata asal jaga sembahyang, jangan kata ke orang syurga dah kali. Sebab ada orang faham aku tu. Betul tak? Waktu tu saya ngaji, dia tak tahu Arab Mekah tu macam mana baik dia. Nampak tak? Janganlah kita duduk lagu tu. Dah baik tu alhamdulillah, rezeki. Kesenangan dia baik. Campur dengan ngaji, alhamdulillah insya-Allah. Jaminan ada. Kalau baik saja mengaji tu, kita jangan buat terlalu berkhayal dalam agama ni. Kalau banding dengan Arab Mekah, malu kita. Baik-baik kita tak boleh lawan standard Arab Mekah. Arab Mekah baik dia tu. Kadang-kadang di Arab Mekah ni dia baik, tapi dia marah ke Nabi ni sebab Nabi ni kacau dia punya pegangan. Marah. Dia baik. Kadang-kadang ada je dalam tu. Kadang-kadang ada pun jenis tak baik. Dah asal-asal ada gitu. Selalu contoh. Nak pun nama Abu Lahab. Tak saya kita Abu Lahab nama. Nama tu kita faham dah. Abu Jahal tak saya lagi. Mut'im ni Nabi puji dia. Nabi puji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.